Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh kita kuasa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat sama-sama berada di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah kita telah selesai menunaikan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjamaah, dan sementara kita menantikan masuknya solat fardu isya, kita sama-sama tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat. Insyaallah malam ni ayat yang ke-15 sehingga akhir lah, insyaallah 15 ke 18. Surah Al-Hujurat hanya mempunyai 18 ayat sahaja. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman ayat yang ke-15 surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Seterusnya dalam ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita sifat sebenar orang yang beriman. Ayat ini Allah meletakkan sifat, tiga sifat orang yang beriman, yakni Allah sebut innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang yang yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul. Sifat yang pertama Allah letak orang yang beriman ini ialah dia yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul. Kita semua yang mengaku Islam, yang mengaku beriman ini, hendaklah kita meletakkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sifatnya pertama yang Allah sebut dalam ayat ini. Sifat yang kedua, thumma lam yartabu. Kemudian kata Allah, tidak syak dan ragu-ragu. Tidak syak dan ragu-ragu terhadap apa? Terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sifat yang pertama tadi, kita yakin percaya kepada Allah, yakin percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lepas kita yakin, lepas kita percaya, kita tidak ada rasa syak dan ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah sebut, surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, maka demi Tuhan, mereka itu tidak beriman, la yu'minuna hatta yuhakkimuka, sehingga mereka itu berhakimkan engkau wahai Muhammad dalam apa-apa perkara yang menjadi pertelingkahan atau menjadi perselisihan di kalangan mereka, kemudian mereka tidak rasa syak dan ragu dalam hati mereka, dan mereka serah diri dengan sepenuh-penuh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak menunjukkan bahawa sekiranya dalam hati seseorang yang mengaku beriman itu ada rasa syak, rasa ragu, maka iman itu tidak sah. Yang disebut iman itu apa? Yang disebut iman dalam satu hadis yang panjang yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis yang masyhur, yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Khattab, yang disebut semasa Nabi SAW dengan para sahabat sedang duduk bersama-sama, datang seorang lelaki yang mereka tidak kenal, datang duduk pula depan Nabi, yang tanya soalan kepada Nabi SAW berkenaan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bila kiamat, tanda-tanda kiamat. Yang ditanya oleh yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Bila mana Jibril tanya kepada Nabi SAW, apa itu iman, Nabi SAW jawab, apa yang kita sebut sekarang ni rukun iman. Rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6, iaitu rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Allah. Keimanan, beriman kepada Allah. Beriman yang macam mana? Paling-paling asas, kita sebagai seorang yang beriman, yang kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, beriman yang macam mana? Paling asas ulama meletakkan ialah qul huwallahu ahad, iaitu Allah itu Maha Esa. Itu yang paling asas, perkara yang paling basic sekali. Keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Esa, tidak dua, tidak tiga, empat, dan seumpama, Maha Esa. Kemudian beriman kepada malaikat, rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sentiasa taat akan perintah Allah, tidak lelaki, tidak perempuan. Malaikat itu tak jantina, cuma je bila banyak yang direkodkan dalam Al-Quran sendiri, bila mana malaikat ini datang bertemu dengan para nabi, para rasul, mereka jemakan diri mereka sebagai manusia itu dalam bentuk lelaki. Jibril yang datang bertemu dengan Nabi SAW juga, bila mana menjelma dalam bentuk manusia, dalam bentuk seorang
lelaki. Tetamu Nabi Lut, tetamu Nabi Allah alaihi salam, yang dua orang malaikat yang datang sebelum daripada tu singgah dulu jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, sampaikan berita gembira, yang mana isteri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, akan melahirkan anak, akan mengandung melahirkan anak Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Malaikat itulah yang kemudian pergi bertemu dengan Nabi Allah alaihi salam, yang mana bawa perintah untuk menurunkan azab bala kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, juga datang dalam menjelma sebagai manusia lelaki. Cuma hakikatnya malaikat ni dia bukan lelaki, bukan perempuan. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, beriman, percaya kepada kitab, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ada ulama yang sebut masuk dalam suruf-suruf yang diturunkan kepada para rasul yang lain. Yang keempat, beriman kepada rasul. Rukun iman keempat, beriman kepada rasul. Kita kena percaya, beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala melantik di kalangan manusia sebagai seorang rasul yang pesuruhnya untuk menyampaikan seruan dakwah Islam kepada umat manusia. Manusia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia lelaki. Ini beriman pada rasul ni. Allah Taala utuskan manusia lelaki. Tak ada nabi, tak ada rasul perempuan. Tak ada, lelaki sahaja. Itu keimanan kita yang Allah utuskan ini manusia lelaki sebagai rasul untuk menyampaikan seruan dakwah Islam kepada umat manusia, yang mana Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Lepas pada itu tak ada lah. Yang timbul lepas pada itu semua dusta, bohong berlaku. Yang keempat, yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Itu keimanan kita bahawa satu hari nanti akan berlaku disebut sebagai hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara asas berkenaan tentang iman. Kita yakin percaya kepada Allah, yakin percaya kepada Rasul, yakin percaya kepada hal yang disebut oleh Nabi SAW tadi, yang kita sebut sebagai rukun iman itu. Kemudian tidak ada rasa thumma lam yartab, tidak ada rasa syak dan ragu-ragu dalam hati kita. Jika ada rasa syak, ada ragu-ragu dalam hati kita, maka iman kita tidak sah. Saya pernah sebut dalam pertemuan yang lepas, kita bila kita solat, kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita jaga diri kita, kawal diri kita daripada perkara yang boleh membatalkan solat kita, yang boleh membuatkan solat kita tidak sah. Begitu juga bila kita melaksanakan ibadah puasa, tak hari lagi, satu hari lebih lagi nak puasa, masuk Ramadan. Bila kita puasa, kita jaga puasa kita itu, jaga sungguh-sungguh lah, daripada kita buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, perkara yang boleh membuatkan puasa kita tidak sah. Namun kita kena ingat, perkara yang penting juga perkara utama penting yang kita perlu jaga ialah perkara yang boleh membuatkan syahadat ataupun iman kita batal, tidak sah. Itu lebih
lebih-lebih utama lagi yang perlu kita jaga. Baik. Ini menunjukkan bahawa jika sekiranya ada perasaan syak dan ragu dalam hati, maka imannya itu tidak sah, berlainan dengan perasaan was-was. Was-was ini lain daripada syak. Was-was ini disebutkan tidak membatalkan iman seseorang, kerana was-was ini hanyalah satu bentuk, disebut bentuk gangguan daripada syaitan. Tetapi semuanya ini, was-was itu juga dalam bentuk gangguan, dengan syaratnya bila datang perasaan was-was itu kita kena lawan, kena tolak. Was-was ini dia satu bentuk lintasan hati kita. Datang rasa was-was. Ini contoh macam mana? Kenaan tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlintas saja, bolehkah hukum Allah ini selesai masalah manusia? Tiba-tiba terlintas. Bila datang macam tu, kita tolak, lawan pun. Istighfar, astaghfirullahalazim. Itu was-was dalam bentuk lintasan hati yang merupakan gangguan daripada syaitan. Tapi bila datang perasaan was-was itu, dengan syarat kita kena tolak perkara, istighfar. Was-was datang perkara was-was yang bercanggah dengan syariat, dengan hukum Allah, kita kena terus tolak, istighfar. Itu syarat. Kalau dibiarkan juga boleh sampai ke tahap syak. Ini dikatakan syak. Was-was berbeza dengan perasaan syak. Syak ini satu perasaan keraguan yang memang ada dalam hati. Was-was tadi dia datang saja, lintasan. Berbeza dengan syak, memang dah ada dalam hati kita. Memang dah ada rasa syak tentang contoh tadi, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai kita tengok hari ini yang bercakap tidak di atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kenyataan, saya seorang Muslim, tapi saya tidak setuju untuk dilaksanakan undang-undang Islam. Saya seorang Muslim, saya tidak mahu duduk di bawah undang-undang Islam. Semuanya ini satu benda yang cukup bahaya kepada iman, kepada akidah. Percakapan yang sebegini boleh menggugurkan akidah seseorang. Cukup bahaya. Itu dah sampai itu syak kan? Bukan bentuk was-was lagi, dah syak dah. Memang dah ada dalam hati dia, tak mahu menyatakan rasa tidak setuju dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang berlaku, semuanya keadaan yang berlaku di kalangan umat Islam sendiri, orang kafir, orang bukan Islam tak setuju untuk dilaksanakan undang-undang Islam. Tak peliklah, sebab mereka bukan Islam. Yang peliknya bila orang Islam sendiri yang tidak setuju dengan untuk dilaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini kalau kita singkap balik sejarah, berjalan dengan satu perancangan yang cukup rapi oleh golongan Yahudi, golongan Orientalis. Direkodkan dalam sejarah tahun 1882, lama 1882, Perdana Menteri Britain pada ketika itu, nama dia William Gladstone. Perdana Menteri Britain ketika itu William Gladstone, dia berucap di Parlimen Britain.
tentang cara untuk melemahkan orang Islam. Mereka nak berdepan dengan orang Islam, nak berdepan secara fizikal. Peperangan salib yang berlaku sebelum itu, dalam beberapa siri peperangan salib, peperangan salib yang besar ada 12 siri. Walaupun siri yang pertama, kedua berpihak kepada tentera salib itu sendiri disebabkan kelemahan di kalangan pemerintah Islam pada ketika itu yang jauh daripada Islam, sehingga terlepas tanah suci Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kepada tentera salib. Kemudian pada siri-siri yang selepas daripada itu, mereka berdepan dengan kekalahan demi kekalahan, yang mana akhirnya mereka berfikir nak berdepan dengan orang Islam secara fizikal. Memang pada ketika itu tak ada cara, tak boleh nabi lah, susah payah. Jadi dalam membincangkan di Parlimen Britain tahun 1882, Perdana Menteri Britain William Gladstone cakap di Parlimen cara nak lemahkan orang Islam agar di pihak British, dia cakap di pihak British lah, dapat mengalahkan ataupun dapat meneruskan agenda mereka untuk menjajah negara umat Islam. Dia berucap sambil memegang mushaf Al-Quran. Dia bagi tahu, selagi buku ini jadi ikutan, dia kata selagi buku ini jadi ikutan dan pedoman orang Islam, kita takkan dapat tundukkan mereka. Hanya satu cara saja, iaitu kena buat pelbagai program aktiviti untuk pisahkan umat Islam dengan buku ini. Sejak daripada saat itu, maka bermula perancangan usaha licik yang dijalankan untuk memisahkan orang Islam daripada Al-Quran. Macam-macam dimasukkan, didoktrinkan pelbagai disebut sebagai Islam ataupun aliran pemikiran ke dalam masyarakat Islam, bermula pada saat itu untuk memisahkan umat Islam jauh daripada Islam itu sendiri. Bermula dengan sekularisme, pisahkan kehidupan dunia ini daripada kehidupan, pisah kehidupan dunia daripada aspek ketuhanan, pisah dengan nasionalisme datang apalagi komunisme, sosialisme, kapitalisme. Walaupun kita tengok dari sudut ekonomi yang kapitalis dengan sosialis ini bertembung antara satu sama lain, akan tetapi dia punya punca dia sama saja, orang daripada Yahudi juga punca dia. Disita benda itu, disebarkan dalam masyarakat agar bertembung antara satu sama lain. Kemudian datanglah terakhir ini dengan liberalisme yang dah mula menyerang masuk ke dalam negara kita. Liberal datang dengan pemikiran anti hadis. Anti hadis ini masuk dalam kelompok liberal lah. Datang dengan kenyataan Al-Quran ini perlu ditafsirkan semula, tak boleh pakai lah tafsiran ulama-ulama dulu ni, Ibnu Kathir, Al-Qurtubi, Ibnu Jarir, tak boleh pakai lah, kena tafsir semula. Dia datang dengan pandangan kenyataan yang sebegini. Ramai yang pengaruh. Kemudian pluralisme, menabur pula nak sebut bayar pluralisme, plural. Bagi orang yang berfahaman pluralisme ini
semua agama adalah sama, bagi dia sama. Semua agama menuju ke syurga bagi dia. Semua baik belaka, semua baik belaka. Cuma bagi dia pilih Islam untuk menuju ke syurga. Bagi orang lain pilih agama ni untuk menuju ke syurga. Itu dia punya pandangan yang jelas. Sesat lagi, menyesatkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pertegaskan dalam Al-Quran, "Inna dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya ad-din, agama, sistem hidup, cara hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Clear, jelas pernyataan Allah Subhanahu wa taala di sini. Namun itulah serangan demi serangan yang disebut sebagai ghazwatul fikr, serangan pemikiran, yang bermula selepas daripada kenyataan William Gladstone itu dibuat kepada umat Islam. Nak serang fizikal tak boleh, susahlah, makan korban nyawa juga. Yang mudahnya serangan pemikiran, yang mana akhirnya sejarah menunjukkan untuknya khilafah Uthmaniyah di Turki yang sebelum ini menjadi tempat naungan kepada seluruh umat Islam, termasuklah di alam Melayu kita ini bernaung dengan khilafah Uthmaniyah. Untuk khilafah Uthmaniyah, maka dengan dasar divide and rule, pecah dan perintah, maka wujudlah negara-negara umat Islam lain, khususnya di Timur Tengah. Dulu mana ada lagi wujudnya Palestin, Lebanon, Syria, Jordan, Iraq, Arab Saudi. Semua itu peta-peta itu dibuat oleh mereka sendiri. Bendera negara tersebut juga direka oleh British juga. Itu sejarah gelap yang berlaku kepada kita umat Islam, yang perlu kita ambil iktibar, pengajaran. Bila mana umat Islam meninggalkan Islam, umat Islam berpisah daripada Al-Quran, hasilnya hanyalah kita akan ditindas, dizalimi, tertinggal jauh daripada bangsa yang lain. Baik, itu paling penting yang disebut sebagai iman kita, yang Allah pertegaskan dalam ayat ini. Sifat orang beriman, yang pertama tadi, orang yakin, percaya pada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, yakin, percaya, kemudian tidak ada rasa syak, ragu-ragu terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sifat yang ketiga Allah sebut orang beriman, iaitu mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahawa iman yang sebenar ialah berjihad dengan harta benda dan nyawa bagi meninggikan agama Allah dan bagi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan itu sebut jihad kena perang. Ada huraian lain-lain lagi lah. Kalau boleh surau cari ustaz mengajar kitab Fiqhul Jihad, kitab yang terkini yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ada diterjemahkan, kalau tak silap, PTS Publication, Quran jilid 1, jilid 2. Kitab yang baik tentang kita untuk memahami apa itu jihad dalam Islam. Baik, setelah Allah sebut 3 sifat orang beriman tadi dalam ayat 15 ini, Allah mengakhiri ayat ini, ulaika humus shadiqun. Allah menyatakan mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman.
Jadi kita nak menjadi orang yang benar-benar beriman, yang disebut sebagai as-sadiqun itu tadi, benar-benar beriman di sisi Allah. Kita kena memenuhi 3 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 15 surah Al-Hujurat. Baik. Ayat 16 Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim." Ayat 16 terusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu hendak memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama kamu? Atu'allimuna Allah bidinikum, patutkah kamu hendak memberitahu kepada Allah taala tentang agama kamu, yakni tentang keyakinan kamu? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, padahal Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah taala Maha mengetahui segala sesuatu. Mengikut riwayatnya, ada kaum yang datang menghampiri Nabi SAW. Mereka bertemu dengan Nabi SAW dan mereka menyatakan kepada Nabi, bila bertemu dengan Nabi, mereka menyatakan, kami telah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Padahal dalam hati mereka tidak pun mereka yakin dengan Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atu'allimuna Allah bidinikum, patutkah kamu hendak memberitahu kepada Allah taala tentang agama kamu, tentang keyakinan kamu? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, padahal Allah taala tahu segala apa yang ada di langit dan di bumi. Mereka yang datang bertemu dengan Nabi SAW menyatakan mereka beriman kepada Allah dan Rasul, sedangkan dalam hati mereka tidak yakin pun kepada apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak yakin pun kepada Islam. Mereka tidak tahu bahawa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pengetahuan Allah termasuklah apa yang ada di dalam hati mereka. Pengetahuan Allah bukan sekadar apa yang dilihat secara zahir sahaja, malah meliputi segala perkara yang gaib, rahsia tersembunyi. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala merupakan pengetahuan yang mutlak, tanpa batasan dan sekatan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara tepat, sama ada yang kecil, halus, sehingga Allah taala mengetahui pergerakan seekor semut hitam di dalam suasana malam yang gelap gelita, apatah lagi dalam keadaan yang terang, jelas dan mudah dilihat. Oleh itu janganlah kita nak berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berpura-pura di hadapan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu. Nak menunjukkan kepada kita di sini, bila mana kita menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini disebut sebagai akidah, kepercayaan. Bila mana kita mengungkapkan kalimah syahadah itu, kita kena pastikan dalam hati kita itu benar-benar kita tanam, asapkan dalam hati kita, amantu billahi wa rasulihi, kami beriman, aku beriman pada Allah dan Rasul. Dan tidak cukup dengan yang kata keimanan itu tadi, tidak cukup dengan kita pasakkan, letakkan dalam hati kita
perlu untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Kena ada kesan kelihatan dalam realiti kehidupan kita, iaitu dari segi amal saleh kita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu menggandingkan di antara iman dan amal saleh. Allazina amanu wa amilus salihat, disebut beriman dan beramal saleh. Tak ada nak mengaku beriman saja, tapi tidak ada satu tindakan yang menterjemahkan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasalah kita jumpa orang, hati aku ni baik kan, orang tak tahu aku ni beriman. Kita tegur dari segi selalunya bab orang, hati aku ni baik kan, aku beriman. Dia tambah pula, habis tu ingat yang pakai tudung semua baik-baik belakang, tapi kau tu pula payah lah kadang tu. Cuma bagi diri kita kena faham, keimanan itu perlu dengan amal saleh. Kena ada satu tindakan yang menterjemahkan yang disebut sebagai amal saleh itu dalam realiti kehidupan kita. Kalau sekadar kita menyatakan kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, akan tetapi kehidupan kita tidak ada kesan dan kelihatan daripada apa yang kita ucapkan, maka belumlah wujud keimanan yang sebenar dalam diri kita. Iman hanya wujud selepas timbul keyakinan dalam diri. Ini sebut tadi, keyakinan dalam diri, tanpa rasa ragu, syak tentang kebenaran Islam itu sendiri, dan kita menterjemahkan keimanan kita itu dalam bentuk kita melaksanakan amal saleh, dalam bentuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang berbentuk suruhan ataupun yang berbentuk larangan. Baik, dalam konteks ayat 16 tadi, Allah Subhanahu wa taala menegur satu kaum yang datang mengaku beriman, sedangkan hati mereka tidak yakin dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala bagi amaran, jangan kita hendak berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai munafik. Orang munafik ini dari segi zahir ini kita tengok Islam, hati mereka, akan tetapi hati mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan kebencian kepada Islam itu sendiri. Berpura-pura di hadapan manusia atas sebab kepentingan tertentu Islam di mata manusia, namun orang munafik ini di sisi Allah Subhanahu wa taala kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya ayat 17, Allah firman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yamunnuna 'alaika an aslamu, dan mereka itu merasakan telah memberi nikmat budi kepada kamu dengan keislaman mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum, janganlah kamu rasa telah memberi nikmat kepada aku dengan keislaman aku. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman, sebenarnya Allah jugalah yang melimpahkan nikmat kepada kamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar pengakuan iman.
Dalam ayat ini masih merujuk kepada kaum yang datang bertemu dengan Nabi SAW, yang mana mereka mengaku beriman, hati mereka dalam keadaan hati mereka tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan itu. Sesungguhnya mereka tergamar, menunjuk-nunjuk bahawa mereka ini telah berbudi kepada Rasulullah SAW, disebabkan pengakuan keimanan mereka itu, dengan sebab mereka juga adalah orang Islam, dan mana mereka mendakwa bahawa mereka sudah beriman sebagai bukti cinta kasih mereka kepada Rasulullah SAW. Dengan sikap pura-pura ini, maka Allah Ta'ala turunkan ayat 17 surah Al-Hujurat ini sebagai teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan mengungkit perkara keislaman mereka, jangan mengungkit perkara keislaman mereka, kerana nikmat Islam dan iman ini sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala tak mau nak bagi petunjuk, tak mau bagi hidayah, tak ada siapa yang boleh nak bagi petunjuk dan hidayah tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala tak mau bagi petunjuk dan hidayah, mereka tidak ada iman dalam hati mereka. Nak tunjuk kata di sini, iman dan Islam yang dimiliki oleh kita semua ini bukanlah kita dapat daripada mungkin daripada kebijaksanaan kita ataupun kepandaian kita, tetapi kita kena ingat iman Islam dan iman yang ada pada kita hari ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, walaupun ada di kalangan ahli kitab, di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka ini bijak, pandai, alim tentang Islam. Mereka tahu akan kedatangan Rasulullah SAW, akan tetapi disebabkan mereka tidak dapat hidayah, petunjuk daripada Allah, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada ketika itu Rasulullah SAW ada sama-sama dengan mereka. Yahudi duk tunggu, sanggup datang sampai ke Madinah, tunggu kedatangan Rasul yang terakhir, Rasul akhir zaman. Mereka tahu, kenal sifat Nabi SAW. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW sememang seorang Nabi, seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah. Namun Allah Ta'ala tidak izinkan untuk dikurniakan petunjuk dan hidayah kepada mereka, walaupun mereka ini ada pengetahuan tentang Nabi SAW, mereka tetap juga tidak beriman. Bagaimana hari disebut sebagai golongan orientalis, golongan orientalis, bukan Islam, yang mengkaji tentang Islam. Ada yang hafaz 30 juzuk Al-Quran, bukan Islam. Ada yang hafaz ribuan hadis Nabi SAW, boleh cerita tentang Islam ni lebih daripada kita ni, tapi tidak beriman. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bagi petunjuk dan hidayah kepada mereka. Walaupun ada di kalangan orientalis ini, walaupun pada asalnya niat mereka mengkaji Islam adalah untuk mencari, memang takkan jumpa lah kalau nak cari kekurangan, kelemahan Islam ini, semuanya untuk ditimbulkan kekeliruan tentang Islam itu, untuk menyerang kembali Islam, yang mana akhirnya bila Allah letakkan petunjuk dan hidayah dalam hati mereka, mereka ini beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya ada di kalangan orang Badui, orang Arab kampung, yang mereka ni jahil, tak tahu sedikit pun tentang ilmu agama, tentang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun dengan kehendak Allah, dengan izin Allah,
walaupun mereka ni jahil, mereka ni tidak pandai mana, ilmu tentang Islam pun tak setahu mana, namun dengan izin Allah Ta'ala masuk ke iman ke dalam hati mereka. Semuanya atas keizinan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu perlulah kita sedar dan kita ingat bahawa iman dan Islam yang ada pada kita adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang diucapkan oleh ahli syurga, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula anna hadana Allah. Ahli syurga nanti akan mengucapkan ucapan ini, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada kami. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kami, nescaya kami tidak akan dapat petunjuklah. Maka dengan hakikat ini kita diajar oleh Nabi SAW setiap kali kita salat. Dalam surah Al-Fatihah yang menjadi rukun yang kita baca setiap kali rakaat itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita ulang itu. Sebenarnya doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita terus diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ini janganlah kita berbangga dengan sikap berpura-pura beriman menganut Islam, kerana sesungguhnya iman itu kurniaan daripada Allah. Seterusnya Allah berfirman penghujung ayat 17, in kuntum sadiqin, jika sekiranya kamu adalah orang yang beriman. Kalau kamu benar-benar dari segi keimanan dan keislaman, kamu perlulah sedar bahawa semuanya itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat terakhir surah Al-Hujurat ini, ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Allah mengakhiri surah Al-Hujurat ini, ayat 18 ini, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya'lamu, maha mengetahui segala yang lain yang ada di langit dan di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha melihat, basir, maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Semua perkara yang kita lakukan diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada sebarang halangan, tidak ada sebarang sekatan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melihat setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, wallahu a'lam. Kita dah habis surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat 18 ayat. Surah ini juga yang dinamakan oleh ulama sebagai surah akhlak, sebab 18 ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita tentang akhlak, daripada ayat 1 sampai 18. Akhlak kita dengan Allah Ta'ala, bagaimana akhlak kita dengan Nabi SAW, akhlak kita dengan sesama manusia, semua manusia, tak kira Islam ataupun bukan Islam. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, balik nanti, tengok balik lagi sekali, tengok terjemahan surah Al-Hujurat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan yang kata kepentingan akhlak dalam Islam itu sendiri, sehingga Nabi SAW menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Diutuskan Nabi SAW itu untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kehebatan umat Islam yang kita kena sedar ialah akhlak yang
Islam ajar kepada kita, kalau kita amalkan, laksanakan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ini, pastinya sebagai satu dalam konteks dakwah, sebagai satu senjata yang lebih-lebih lagi berkesan. Akhlak ini contoh tauladan. Dengan akhlak para sahabat boleh menarik di kalangan bukan Islam itu sama-sama dengan Islam. Rasulullah sendiri dengan akhlak ini, dengan bercakap ni, kadang bukan semua orang boleh terima apa yang diucapkan. Orang lebih menerima apa yang kita buat, cakap serupa mungkin lah, cakap serupa mungkin. Akhlak kita tunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang Islam, dan itulah yang terbaik. Jangan kita pula dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat hari ini, kita dengan masyarakat yang bukan Islam, jangan pula kita sebagai seorang Islam ini, kita pula yang menjadi punca orang bukan Islam merendahkan Islam itu sendiri, disebabkan kita tidak menunjukkan akhlak Islam yang sebenarnya. Jadi wallahu a'lam, sekadar itu sajalah untuk pertemuan kita pada malam ini. Jam ni lambat rupanya, jam kita jawab 28.30. Rasa lama, orang kat 9. InsyaAllah untuk pertemuan yang akan datang, kita tengok, kita pilih surah yang mana pula. Sebelum ni kita dah tengok surah As-Saf, surah Al-Hujurat. InsyaAllah akan datang lagi, saya akan bincang dengan Tuan Imam insyaAllah. Sekadar itu saja, mohon banyak kemaafan atas apa yang disampaikan sebentar tadi. Ada salah dan silap, tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.